faktor takwa dapat membentuk kesabaran. Ustazah nak pergi yang kedua. Takwa juga dapat melahirkan insan yang menang. Bukan senang nak mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan ni banyak. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang sengaja, dosa tak sengaja, dosa masa muda-muda di alam kejahilan. Dosa dalam usia kita yang dah berumur ni. Ya, tak lari kita daripada dosa. Maka satu kemenangan untuk kita capai bila mana dalam Akademi Ramadan Allah SWT memberi ruang kepada kita untuk kita membersihkan diri daripada dosa-dosa yang lalu dengan syarat berpuasa dengan penuh kita mengharapkan redha Allah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahannam wa sulsil syayatin. Inilah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datangnya Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga, ditutup serapatnya pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Nak bagi tahu kepada kita, inilah konsep taubat untuk sama-sama kita bersihkan diri kita daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ambillah peluang keemasan ini. Jangan kita leka aja nak menyediakan juadah. Betul, Ustazah tahu. Itu semua tanggungjawab kita. Nak sediakan juadah, nak susun menu apa hari ni, esok apa, nak beli apa. Tapi jangan lupa ambil kesempatan Ramadan kali ini untuk kita buat yang terbaik. Kita tak tahu, barangkali Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Kita tidak tahu. Nafsu kita ni, masalah dalam diri kita ni ada nafsu. Nak kekalnya memang kena puasa. Nafsu ni, muslimin muslimat sekalian, dia ajak kita buat benda yang berlawan dengan iman kita. Kadang-kadang banyak tengok TV, banyak tidur, banyak makan, banyak kita ini WhatsApp, bermain game. Itu semua kehendak nafsu. Saidina Ali ketika musuh datang, musuh ludah ke mukanya dalam satu peperangan. Tetapi Saidina Ali tidak terus membunuh pada masa itu. Sehingga ditanya oleh para sahabat, kenapa pada masa itu musuh tersebut dibiarkan begitu sahaja. Kata Saidina Ali, kalau aku bunuh pada masa itu, aku tidak membunuh kerana Allah, tetapi kerana nafsu marah aku. Itulah nafsu. Bagaimana tentera Uhud diletakkan di atas, tentera Islam diletakkan di atas bukit Roman. Tetapi akhirnya peperangan Uhud ini menerima kekalahan kerana turunnya mereka ke bawah apabila melihat longgokan harta ghanimah peperangan pada masa itu, dan Khalid Al-Walid dari belakang dan pengikutnya telah naik dan juga menyerang orang Islam, sehingga dalam perang Uhud itu mencatatkan kekalahan yang pertama dalam sejarah umat Islam. Jadi kita lihat kenapa mereka semua turun ke bawah untuk mengambil harta-harta tersebut, kerana dalam diri mereka ada nafsu kebendaan yang kadang-kadang telah menyebabkan kadang-kadang kita lupa perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambillah kesempatan hari ini, Ustazah nak tegaskan, ikut puasa ahli Badar yang sentiasa mendapat kemenangan. Orang yang bertakwa, insya-Allah dia menang. Puasa ahli Badar
pada pandangan mata kita, kita melihat jumlah mereka lebih kurang 313 orang. Tentera kafir Quraisy pada masa itu 1000 orang. Dibekalkan dengan 2 ekor kuda, ya, 100 ekor unta. Itu sahaja. Dan selebihnya adalah pejalan kaki dalam keadaan letih, dalam keadaan yang lapar, berpuasa pada masa itu. Tetapi 17 Ramadan telah mencatatkan kemenangan dalam perang Badar. Mereka semua dalam keadaan berpuasa. Tapi Allah bagi kemenangan kerana mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga kan kemenangan itu, Masya Allah, satu pengorbanan yang tidak ada tandingnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka semua ini dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup baginda. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah doa agar kali ini kita mendapat kemenangan dalam Ramadan 1441 Hijrah.